Assalamualaikum. Siapa dah masuk, beritahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. Silakan jemput masuk. Jemput masuk tuan-tuan, jemput masuk. Silakan tuan-tuan. Jemput masuk. Bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. Silakan. Silakan. Jemput masuk tuan-tuan. Jemput masuk. Hari ini kita bahaskan ayat yang ke-26 daripada surah Yasin. Ayat yang ke-26 dari surah Yasin ya. Silakan jemput masuk. Kalau ada di kalangan tuan-tuan yang dah janji dengan sesiapa untuk join kelas ni, text dia. Ustaz Nasar dah ready, cepat cakap. Silakan jemput masuk. Silakan tuan-tuan, silakan. Silakan tuan-tuan. Silakan jemput masuk. Kita mulakan sebentar lagi. Kita tunggu bagi kawan-kawan lain, kawan-kawan kita kita bagi kawan-kawan kita masuk sekejap dan baru kita mulakan. Silakan. Jemput masuk. Apa khabar tuan-tuan? Sihat ya? Ya, mudah-mudahan Allah pemudahkan kita ya tuan-tuan ya. InsyaAllah. Silakan jemput masuk. Baik, insyaAllah kita mulakan majlis kita. Kita baca surah Fatihah dulu beramai-ramai. Ya, mudah-mudahan Allah tambah hidayah kita. Kemudian kita doa, mudah-mudahan Allah pemudahkan kita untuk memahami ayat-ayatnya. Kita baca Fatihah sama-sama dulu tuan-tuan ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, siapa yang belum share sekarang supaya ramai sahabat-sahabat kita atau saudara mara kita yang dapat manfaat lah. InsyaAllah tak banyak sikit pun daripada pengajian kita hari ini. Sekejap aja kelas kita lebih kurang setengah jam atau lebih sikit je ya. Tu tolak 5 minit yang saya bagi pendahuluan tu untuk bagi peluang untuk tuan-tuan masuk, untuk pelajar kita masuk. Sekali lagi saya sebut siapa yang belum download kita punya kamus boleh pergi ke ustaznasar.com, www.ustaznasar.com. Download, begitu juga dengan helaian-helaian ya. Tuan-tuan boleh download secara percuma saja di situ ya. Okey, hari ini kita masuk ayat yang ke-26 daripada surah Yasin. Tuan-tuan dengar saya baca dulu, kita tengok makna dia apa. Kemudian baru kita tengok, kita kupas apa yang kita boleh ambil dalam konteks ayat ni tuan-tuan ya. Baik, ini yang tengah ni, ayat yang tengah ni. Saya baca, tuan-tuan puan-puan simak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Qila dkhulil jannah. Qila ya udkhul al jannah. Qila udkhul al jannah. Tu ejaan dia yang sebenar Tapi kalau seperti mana yang diajar oleh Rasulullah SAW, teknik bacaan Al-Quran, qila dkhulil jannah. Dia sebenarnya qila udkhuli al-jannah. Bukan. Qila udkhul al-jannah. Dia tak ada baris bawah ni sebenarnya. Baris bawah ni disebut untuk lancarkan bacaan, untuk fasihkan bacaan. Sebenarnya qila udkhul al-jannah. Okay. Qila dkhulil jannah. Itu bacaan yang sebenar, yang seperti mana diajar. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Qala ya laita. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Tuan-tuan ya. Okey. Baik tuan-tuan ya. Kita tengok makna dia dulu. Nanti kita pecahkan rangkap dulu. Ini tak payah pecah lah. Dah ada dekat sini ya. Nanti saya besarkan. Right. Qila udkhul al-jannah. Telah dikatakan kepadanya, masuklah oleh engkau ataupun masuklah olehmu, kan? Al-jannah, ke dalam syurga ya, masuklah olehmu ke dalam syurga. Ni Allah menceritakan kepada kita. Kemudian qala, dia pun telah berkata, ya laita. Oh, alangkah baiknya qaumi, ada dua kalimat. Yang pertama qaum, yang kedua maknanya aku, ya'lamuna, mereka mengetahui. Dia seolah-olah macam apa tuan-tuan? Macam dia mengeluh pada diri dia sendiri, bukan mengeluh yang negatif. Negatif jugalah sebab kaum dia tak tahu kan. Tapi dia dah selamat lah, maksudnya gitu ya. Dikatakan kepada lelaki tersebut, udkhul al-jannah, masuklah oleh engkau ke dalam syurga. Ya. Lelaki ni yang dimaksudkan ni ialah lelaki yang datang dari hujung kampung. Qala, kemudian kata lelaki tersebut, ya laita, alangkah bagusnya jika kaum aku mengetahui keadaan aku sekarang, maksudnya gitu. Okey, kalau tuan-tuan tengok dalam konteks ayat ni ya, kalau ayat sebelum ni inni amantu bi rabbikum fasma'un, ingat tak kita dah bahaskan ayat yang ke-25 yang mana Allah menceritakan kepada kita bagaimana teguhnya iman lelaki ini. Bagaimana teguhnya iman lelaki ini, inni amantu bi rabbikum fasma'un, kata dia. Sesungguhnya aku ini, kata dia ya, sesungguhnya aku ini beriman dengan Tuhan kamu. Maksudnya apa? Tuhan aku, Tuhan kamu, semua sama je Tuhan, tak ada Tuhan yang lain. Ya, fasma'u ni, dengarlah. Dia kata dengarlah. Kemudian ayat yang kita bahaskan hari ini, qila dkhulil jannah. Seolah-olah ada peristiwa di tengah-tengah itu, ataupun bukan seolah-olah lah, memang ada satu peristiwa di tengah-tengah itu yang tidak diceritakan oleh Allah dekat dalam ayat ini. Sebab apa? Sebab mula-mula, tuan-tuan tengok ayat yang ke-25, nanti saya share balik pada tuan-tuan ni. Kalau tuan-tuan tengok dalam ayat yang ke-25, dia masih lagi tengah memujuk kaum dia untuk beriman, nampak ni? Sesungguhnya aku telah beriman dengan Tuhan kamu. Maka dengarlah akan perkataan aku ini, dengarlah pada aku. Dia masih lagi memujuk kaum dia untuk beriman kepada Allah ataupun beriman kepada apa yang telah dibawakan oleh rasul-rasul yang datang tersebut. Betul ke tidak? Ya, kemudian tiba-tiba lompat ayat 26 ni tuan-tuan, qila dkhulil jannah. Telah dikatakan kepada lelaki tersebut, masuklah engkau ke dalam syurga. Kemudian lelaki itu berkata, oh alangkah baiknya jika kaum aku mengetahui. Ya tuan-tuan ya. Baik, tuan-tuan tengok ayat ni, seolah-olah ada satu peristiwa tengah-tengah tu
tidak diceritakan dalam ayat ni. Apa peristiwanya? Peristiwanya ialah lelaki itu sebenarnya telah dibunuh. Betul kan? Lelaki itu telah dibunuh. Cara pembunuhan dia macam mana? Cara pembunuhan tu mungkin sebab dia kata dengan Rasul mula-mula tu nanti kena rejam lah, kami akan kenakan kau sesaan yang pedih lah, macam-macam kan ya. Jadi lelaki yang datang dari hujung kampung yang mengajak orang kampung ini, orang dalam negeri ini untuk beriman, dia telah dibunuh. Sebab itulah selepas dia mati, ya, dia telah dikatakan oleh malaikat kepada dia, masuklah engkau ke dalam syurga. Itu maksudnya kalau dalam satu penafsiran, malaikat yang berkata kepada dia, ya, masuklah engkau ke dalam syurga. Kemudian apa kata dia selepas dia masuk syurga? Oh, alangkah baiknya, alangkah bagusnya kalau kaum aku mengetahui kedudukan aku sekarang ataupun kenikmatan yang aku dapat sekarang. Tuan-tuan faham ayat ni? Nanti sekali lagi, macam saya tak puas hati je tuan-tuan tak tengok ayat. Okay, ya. Saya tahu tuan-tuan dah faham, tapi sengaja saya buka ni supaya saya puas hati. Ya. Dikatakan kepada lelaki tersebut, qila dukhulil jannah. Dikatakan kepada dia, masuklah oleh engkau ke dalam syurga. Qala, berkata lelaki yang masuk syurga tersebut, yang datang dari ujung kampung tu, alangkah bagusnya kalau kaum aku mengetahui. Ya tuan-tuan, ya. Okay, apa yang tuan-tuan boleh ambil dalam konteks ayat ni? Ya, ada banyak benda tuan-tuan yang kita boleh tengok dalam ayat ni. Yang pertama sekali, barangkalilah tuan-tuan keluarkan tuan-tuan keluarkan apa yang tuan-tuan rasa, apa yang tuan-tuan boleh collect, apa yang tuan-tuan boleh petik daripada ayat ni. Antara yang benda yang besar ialah Allah Subhanahu Wa Taala nak kita beriman kepada perkara yang gaib dalam penceritaan ini. Yang mana orang yang mati dalam keadaan mempertahankan iman kemudian dia bunuh, dia consider sebagai mati syahid kerana mempertahankan agama lah tuan-tuan ya. Jadi dia akan masuk ke dalam syurga, dia akan terus masuk ke dalam syurga tuan-tuan. Allah masukkan dia dalam syurga. Yang ini sebenarnya ialah hal yang berkaitan dengan perkara gaib, betul ke tidak? Kita tak tahu, tak pernah lagi ada orang mati dan datang balik cerita apa yang dia lalui. Betul tuan-tuan kan? Jadi Allah nak kita tahu proses ataupun apa yang dilalui oleh orang yang telah mati, khususnya orang yang mati syahid. Ya Allah nak bagi tahu dengan kita dengan penceritaan dalam bentuk ayat ini. Ini antara ayat yang Allah Taala cerita lah. Ada banyak lagi cerita-cerita lain tentang keadaan orang selepas daripada mati. Ini kita ambil dalam cerita, dalam khusus daripada ayat ni. Yang mana rupanya orang kalau mati syahid ni tuan-tuan, dia terus masuk dalam syurga. Tuan-tuan pernah dengarkan dalam hadis ataupun dalam ayat yang lain, yang mana kalau orang yang mati syahid ini, dia dimasukkan dalam nyawa seekor burung yang berwarna hijau berterbangan dalam syurga dan sebagainya. Saya percaya tuan-tuan pernah dengar hadis tersebut. Maknanya nak bagi tahu ialah orang yang mati syahid ni, kamu sangka dia mati padahal tidak. Allah memberi rezeki kepada dia selepas dia tu mati. Dan ada banyak bukti-bukti daripada athar ataupun hadis yang sahih yang mana orang yang mati syahid itu dia punya apa kita panggil keadaan jenazah dia tidak berubah. Itu dapat dilihat sampailah kepada hari ini dan ada benda yang sempat diambilkan sebagai video dan sebagainya tuan-tuan ya. Jadi yang pertama Allah Taala nak kita beriman kepada yang gaib. Perkara gaib lah, mati mana kita tahu kan, tiba-tiba mati dapat apa tak tahu kan. Jadi ni Allah Taala nak ceritakan kepada kita, berimanlah kepada yang gaib. Maknanya kalau kita mempertahankan iman, ya, insya-Allah kita mati kita akan masuk dalam syurga ya. Kemudian berkenaan dengan iman ini tuan-tuan ya, berkenaan dengan iman ni sebenarnya ialah sesuatu keyakinan terhadap apa yang kita percaya. Ya, bila kita baca cerita ni, jadi kalau kita orang Islam, kita percaya cerita ni. Tapi apa beza orang si A dengan si B? Si A ni tuan-tuan, katalah dia merupakan seorang yang baik, kemudian selepas dia baca cerita ni, dia jaga amalan dia, dia pastikan dia tak langgar perintah Allah dan dia sentiasa berdoa supaya Allah kekalkan dia berada di atas keimanan. Berbanding dengan orang yang B, kita tanya percaya tak? Percaya tak mati syahid masuk syurga? Aku percaya, tapi dia langgar habis semua perintah Allah. Apa beza antara kepercayaan si A tadi dengan kepercayaan si B? Apa beza dia? Itu kita panggil dia sebagai iman. Pada saya, iman ini ialah keyakinan kita terhadap apa yang kita percaya. Kalau tuan-tuan tanya ustaz lain, para ulama lain dan daripada para sahabat, mungkin ada yang menjelaskan tentang apa dia iman tu ya. Tapi secara ringkasnya, iman ialah keyakinan kepada apa yang kita percaya. Percaya semua orang percaya. Tapi sejauh mana kau yakin tentang kepercayaan tersebut? Jadi kalau seorang tu dia lepas baca ayat ni,
Dia tahu orang yang mati masuk syurga dan sebagainya kan. Jadi dia akan jaga kualiti iman dia tu. Dia sentiasa pertingkatkan keyakinan terhadap apa yang dia percaya. Itu berbanding dengan orang yang dia percaya tapi tahap keyakinan terhadap kepercayaan dia tu yang itu dia apa? Yang itu dipertanyakan lah, boleh dipertanyakan. So di sini kita tahu bahawasanya orang mati syahid terus dimasukkan dalam syurga. Tak percaya? Baca ayat ni. Betul kan? Yang ni tak payah takwil lah tuan-tuan. Ayat ni Allah Ta'ala cerita clear. Semua orang boleh faham cerita dia. Okey. Dalam konteks surah Yasin ni tuan-tuan, sebenarnya ayat ini diturunkan, Yasin ni turun di Mekah tuan-tuan. Seperti mana yang kita semua tahu, surah Yasin ataupun ayat-ayat yang turun di Mekah itu sebenarnya ialah proses Allah Subhanahu Wa Taala nak mempersiapkan Rasulullah dengan para sahabat untuk hijrah nanti. Itu dalam mempersiapkan, Allah Subhanahu Wa Taala sedang mempersiapkan hati, jiwa, kekuatan iman kepada para sahabat. Sebab tu bila dia berhijrah pergi ke Madinah, jadi bila dia dapat ghanimah ke, bila dia dapat takluk negara lain ke, bila Islam itu menjadi kuasa dunia yang terbesar waktu itu sehingga bertahan selama beribu tahun kan tuan-tuan kan. Jadi dia berasal ataupun dia bermula daripada Mekah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memperkuatkan iman para sahabat. Sebab tu bila dia pindah di Madinah, jadi dia tidak mudah digoyah, oleh apa yang mereka perolehi ataupun apa yang mereka dapat selepas mereka berhijrah ke Madinah. Jadi dalam proses ini tuan-tuan boleh tengok dalam ayat ini masih lagi dalam proses Allah nak memperteguhkan kekuatan iman para sahabat. Dan ayat-ayat begini memang berguna sangatlah semasa di Madinah untuk para sahabat ni kan berjuang dan berperang dan sebagainya kan ya. Jadi waktu ini ayat-ayat yang jenis begini sangat memainkan peranan dalam memperteguhkan keimanan para sahabat tuan-tuan ya. Dan Allah menceritakan dalam konteks ayat ini, apakah keuntungan kalau kita mempertahankan keimanan kita. Walaupun nyawa ditukar ganti kan, apakah keuntungan yang bakal kita dapat? Syurgalah tempat dia tuan-tuan. Syurgalah tempat dia. So, apa mesej dia? Mesejnya ialah pastikan kita mati dalam iman. Kan Piramli pun cakap, ana mati dalam iman. Jadi, tuan-tuan, pastikan kita ni mati dalam keadaan kita beriman, tuan-tuan. Okey. Selain daripada itu, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam konteks ayat ni kan, ada satu perkara yang mungkinlah ada di kalangan tuan-tuan yang boleh berfikir kemudian ni, orang mati ni boleh berfikir ke? Tuan-tuan nampak tak? Orang mati sebenarnya boleh berfikir, tuan-tuan tak? Orang mati dia boleh berfikir. Tapi dia berfikir tu dengan pengetahuan dia yang lebih luas daripada apa yang kita fikirkan hari ni. Macam kita tuan-tuan, kita hidup kan, kita fikir ni ialah untuk kehidupan kita je. Separuh orang dia tak fikir pun lepas mati nak jadi apa. Dia fikir macam mana nak cari duit, macam mana nak makan, gitu je kan. Tapi bila selepas kita mati, makan minum tu dah tidak lagi menjadi kepentingan sebab Allah yang merezekikan kepada orang yang mati ni tuan-tuan. Tapi waktu tu rahsia kematian tu telah dibuka oleh Allah kepada mereka. Betul kan? Allah buka rahsia kematian kepada mereka. Mereka dah tahu apa yang bakal jadi. Seronoknya aku, happy aku mati ni. Tempat aku lebih baik berbanding dengan semasa aku hidup dekat atas dunia. Ini untuk orang yang beriman dan beramal soleh lah. Dan begitu juga dengan orang yang atas dunia dia begitu jahat dan ingkar dan derhaka kepada Allah. Waktu tu pun dia akan tahulah. Jadi masa tu dia berfikirlah tuan-tuan. Alah, menyesalnya aku. Dan kena pula kalau Allah bukakan, inilah tempat engkau nanti besok. Lepas mendapat catatan amal. Kalau tempat tu syurga, tu yang ada orang mati senyum tuan, senyum mati. Sebab apa? Sebab nampak tempat yang Allah dah sediakan untuk dia pada hari kiamat nanti. Di mana tempat tinggal dia nanti, di syurga yang mana. Kan seronok kan? Kita dah nampak. Macam tuan-tuan lah, masa tuan-tuan buat rumah dulu kan. Dah nampak dah rumah idaman tuan-tuan tu sikit tukang tu buat kan. Jadi makin lama makin cerah. Jadi tiba-tiba nampak tu gambar, ni lah rumah kau kalau dah siap. Kan seronok kan. Jadi orang dalam syurga ni, orang dalam kubur ni sama juga tuan-tuan. Orang dalam kubur ni Allah bukakan. Inilah tempat kau nanti. Sama juga macam orang yang mati syahid ni. Dia akan ditempatkan dalam syurga dia. Begitu juga kalau Allah bukakan ni tempat kau, rupanya dalam neraka. Jadi masa tu
huru-hara kelam kabut. Jadi apa yang saya nak sebut ialah orang dah mati ni dia boleh fikir, tuan-tuan. Dan bila dia fikir, cara dia berfikir tu tentulah lebih baik daripada orang yang hidup. Sebab apa? Sebab pengalaman dia tu lebih banyak daripada kita yang hidup ni, sebab dia pernah hidup. Betul kan? Dan dia pun pernah mati. Kita pernah hidup tapi kita tak pernah mati. Jadi banyak rahsia yang kita tak tahu tentang kematian, dan Allah Ta'ala ni buka rahsia banyak dalam Quran dah, tapi kita cuma baca dan kita yakin sajalah. Tapi kita tak pernah tengok dengan mata kepala. Bila lepas mati baru nampak, oh bestnya syurga, bestnya syurga. Allah gantikan kita punya amal ibadat tu dengan dengan dalam bentuk manusia yang cantik untuk menjaga bersama kita. Kita baca hadis macam-macam cerita kan. Jadi sekarang ni kita cuma baca dan kita cuma yakin lah, ya. Tapi kita tak tengok kan. Nanti kalau lepas mati baru nampak kan. Jadi sebab tu orang yang dah masuk dalam kubur, dia masih boleh berfikir, tuan-tuan. Di alam dia tu, alam kubur ni sebenarnya bukan dikubur, di alam tau, di satu alam. Kebanyakan orang yang dah mati dia masuk dekat dalam kubur. Sebab apa? Untuk mengelakkan bau dia lah. Lepas mati kan orang kan jadi busuk kan. Jadi kita kena kuburkan dia, ya. Jadi sebab tu ada orang panggil alam kubur. Sebenarnya bukan alam kubur, dia ialah alam barzakh, tuan-tuan. Alam barzakh ni ialah satu alam. Habis kalau begitu orang mati tak masuk kuburnya ni. Orang mati dalam perut buaya. Habis macam mana? Sebenarnya di satu alam barzakh. Sama ada kau duduk dalam kubur ke, kau duduk mati dalam laut ke, kau mati kat mana sekalipun, kau dah masuk dekat dalam alam tersebut. Itu kita panggil alam barzakh. Ya, ada orang panggil alam kubur, tak apalah sebab kebanyakan orang duduk dekat alam kubur kan lepas mati kan, ya. Tapi sebenarnya bukan alam kubur, sebenarnya alam barzakh, tuan-tuan. Alam barzakh, ya. Okey. Ada banyak benda lain, tuan-tuan, ya. Maksudnya ialah kalau tuan-tuan tengok dekat dalam konteks ayat ni, tuan-tuan, ya. Lelaki ni dibunuh, ya, lelaki ni dibunuh, ya. Jadi pada waktu itu dalam keadaan macam ni, iman dan kufur itu dia seolah-olah berada dalam satu garisan yang sangat tipis. Yang ni yang apa yang kita boleh ambil iktibar dalam konteks ayat ni, ya. Kita ni sangat berpeluang besar untuk salah memilih kelompok. Bahaya, tuan-tuan. Kita salah pilih kelompok. Sangat berpotensi untuk salah pilih kelompok. Kalau kita meletakkan kita punya guideline ataupun garis panduan kita itu bukan di bawah nilai iman, bukan di bawah nilai agama, bukan di bawah nilai ilmu dalam agama. Kalau kita letakkan bangsa kita, kalau kita semata-mata bangsa, kalau kita letakkan semata-mata keturunan, kalau kita letakkan semata-mata keluarga, kita letakkan semata-mata geng, tuan-tuan, ya, bukan kita letak dalam nilai iman, yang itu problem. Sebab apa? Sebab kalau yang datang itu membawa kebenaran tapi bukan geng kita, macam mana? Yang datang tu bawa kebenaran tapi bukan suku kita, bukan kelompok kita, habis adakah kita nak tolak? Yang tu problem dia, tuan-tuan. Jadi kena letakkan nilai agama tu di tempat yang paling tinggi. Walaupun kita bersaudara ataupun bersahabat dengan orang, dengan kelompok ni, tapi kelompok ni salah, dia tetap salah, tuan-tuan. Kalau orang lain datang membawa kebenaran, kita kena tinggalkan kelompok ni, ataupun bukan tinggal, tapi kita kena cari cara supaya kita boleh ajak mereka untuk bersama-sama dengan kita pada kebenaran tersebut. So sebab apa? Sebab kalau tuan-tuan tengok dalam konteks ini, garisan antara kufur dengan iman itu sangat nipis. Berpeluang sesiapa pun untuk salah memilih kelompok. Macam tu maksudnya. Ya, tuan-tuan, ya. Okay, jom kita pergi dekat ayat kita ni. Banyak benda yang kita boleh ambil daripada ayat ni sebenarnya, ya. Walaupun ayat ni pendek, ya. Okay. Qila dakhulil jannah. Ni yang saya sebut tadi. Ini ialah cerita pasal iman. Maknanya ialah Allah cerita orang yang mati syahid, orang yang mati kerana mempertahankan agama dia tu, mempertahankan akidah dia, dia masuk syurga. Ni saya kata, ni Allah Ta'ala nak tunjukkan kita, percaya tak? Kau percaya ke tak? Ni ayat tauhid, tuan-tuan. Percaya ke tidak? Ya, masuk syurga. So kalau orang yang yakin dengan ayat pendek ayat ni. Kalau tuan-tuan yakin dengan ayat ni, pastilah tuan-tuan akan jaga diri tuan-tuan. Tuan-tuan mesti rindu nak dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni, faham tak? Ya, jadi kalau orang yang yakin dengan ayat ni, dia akan jaga diri dia lah. Yakin tau, bukan percaya. Kalau tanya dengan semua orang Islam, semua percaya. Tapi
Nak tahu dia yakin ke tidak dengan kepercayaan itu, sejauh mana keyakinan daripada apa yang dipercaya, ialah cara dia beramal. Ni ayat ni pendeknya, qila dkhulul jannah, 3 kalimat je. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Ni yang saya kata tadi tu, antara kan saya sebut tadi, orang dah mati boleh berfikir ke ustaz? Ni kalau tak berfikir takkanlah dia sebut ni. Dia berkata, wahai alangkah bagusnya kalau kaum aku mengetahui di mana tempat aku sekarang ini. Yang dimaksudkan ni. So, antara lain saya kata ni keuntungan kalau tuan-tuan mempertahankan iman. Inilah dia ayat dia. Nampak tak? Dan saya sebut tadi Yasin turun di Mekah. Allah Ta'ala nak develop keimanan para sahabat. Inilah ayat dia tuan-tuan. Inilah ayat dia. Pendek aja ayat ni. Betul kan tuan-tuan? Kemudian saya sebut tadi iman dan kafir itu sangat tipis garisan dia. Inilah dia. Ya, inilah garisan dia. Ya, sangat tipis. Sangat tipis antara iman. Possibility untuk kita manusia ni salah pilih kelompok memang cukup besar tuan-tuan. Ya, memang cukup besar. Ya, Allah buka rahsia kematian kepada orang yang telah mati. So dia boleh berfikir tuan-tuan ya. Okey, kita ambil technical. So technical kita ni consider rangkap pertama, saya tak apa saya potong juga ya. Qila. Ia telah dikatakan. Ini merupakan kalimat fi'il tuan-tuan. Ini merupakan kalimat fi'il madhi, ada telah kan? Tapi fi'il madhi majhul. Fi'il madhi majhul. Apa dia fi'il madhi majhul tuan-tuan ni? Kalau tuan-tuan nak tahu fi'il madhi majhul, yang ada di kemudian bawah kalimat di ni digariskan di bawah. Dia nampak ni. Kalau tuan-tuan jumpa kalimat fi'il mudhari' ada, fi'il madhi pun ada tuan-tuan ya. Fi'il mudhari' dan madhi saja tahu. Fi'il amar tak ada fi'il majhul. Bila nampak ada di yang digariskan kat bawah ni, maknanya dia ialah merupakan kalimat fi'il tapi fi'il yang majhul. Tuan-tuan dengar dulu apa dia fi'il majhul ya. Fi'il majhul ini ganti nama diri dekat dalam tu, dia bukan yang melakukan perbuatan itu. Sebaliknya dia yang kena buat. Contoh yang mudah, kalau qila ni saya nak jelaskan agak mengelirukan. Saya ambil satu kalimat perbuatan yang lain supaya tuan-tuan lebih mudah faham. Katalah kita ambil kalimat lihat. Ali dia melihat. Kata Ali dia melihat Ahmad. Contohnya Ali dia melihat Ahmad. So dia melihat itu kalimat fi'il kan. Jadi kalau dia melihat, dia itu melakukan perbuatan melihat tu. Ali dia melihat Ahmad kan. So dia melihat, dia tu yang lakukan perbuatan melihat tu, betul tak? Itu fi'il biasa tuan-tuan. Kalau fi'il madhi lah Ali dia telah melihat, tambah je perkataan telah kan. Okey, sekarang ni tuan-tuan, kalau fi'il majhul ini Ali dia dilihat. Ali dia dilihat, nampak tak? Jadi sekarang ni adakah dia tu yang buat kerja melihat orang ke ataupun dia tu yang dilihat oleh orang lain? Jawapannya ialah dia dilihat oleh orang lain. Itu kita panggil fi'il yang majhul. Ataupun kalimat makan ni, ia dimakan. Ia dimakan. Jadi adakah dia tu yang buat kerja makan ataupun dia tu yang dimakan oleh orang lain? Dia dimakan oleh ikan lain kan? Ia dimakan. Jadi maknanya bila tuan-tuan jumpa kalimat fi'il yang bawah dia ada di dan digariskan, maka kalimat itu kita panggil dia fi'il majhul. Ganti nama diri dekat dalam tu, bukan pelaku kepada perbuatan itu. Habis Ustaz, kalau dia bukan pelaku, kita panggil apa? Kita panggil timbalan pelaku. Timbalan pelaku. Kenapa timbalan pelaku? Okey, dalam contoh ni, dia tak berapa susah sangat untuk saya jelaskan dengan panjang lebar. Cukup tuan-tuan tahu setakat dulu. Nanti bila kita jumpa lagi contoh yang lain, nanti saya jelaskan dengan lebih terperinci. Kenapa kita panggil dia timbalan pelaku? Tuan-tuan dah share ke belum ni? Kalau belum share sekarang. Please tolong saya share bagi saudara mara, kawan-kawan tuan-tuan dalam friends tuan-tuan tu dapat manfaat ya dalam perbahasan kita ini ya. Okey ni. So ganti nama diri dekat dalam ni ialah ia ya tuan ya. Okey, ia telah bukan ia yang berkata tau. Ia ni orang lain yang kata kepada dia. So ia ni rujuk kepada lelaki itulah ya. Kemudian udkhul masuklah oleh engkau ya. So masuklah oleh engkau kadang-kadang mu So ini ialah kalimat fi'il. Fi'il apa? Masuklah oleh engkau, duduklah oleh engkau, pergilah oleh engkau. Ni ialah fi'il amar, betul kan? So kalau fi'il ganti nama diri dekat dalam ni apa? Mu ataupun engkau. Dalam konteks yang ini, mu atau engkau tu rujuk pada siapa? Dia rujuk kepada lelaki tu yang datang dari hujung kampung itu. Okay, ada atau tidak maf'ulun bih? Ada Ustaz. Maf'ulun bih dia masuk ke mana? Masuk ke al-jannata. So saya ulang balik benda ni tuan-tuan. Tuan-tuan pergi dekat diagram yang kedua ni. Diagram peringkat kedua. Dan diagram pun diagram yang nombor 2 tuan-tuan.
So cari apa ganti nama dirinya? Ganti nama dirinya ialah mu ataupun engkau, Ustaz. Okay, mu atau engkau tu rujuk pada siapa? Dia rujuk kepada lelaki yang datang dari hujung kampung itu. Masuklah oleh engkau. Kemudian ada tak maf'ulun bih? Ada. Masuk ke mana? Masuk ke jannah. Masuk ke al-jannata. Okey Ustaz, kenapa Ustaz kata al-jannata tu sebagai maf'ulun bih? Apa bukti dari sudut teknikal? Bukti dari sudut teknikal, tengok baris dia. Dia, tengok sini. Kalau tuan saya besarkan lagi, kalau boleh lah. Tuan-tuan tengok ni. Tanda dia kena baris atas, tuan-tuan. Tanda maf'ulun bih kena baris atas. Ya, kalau tuan-tuan pergi pelajaran pada peringkat yang ketiga, pergi fi'il yang biasa, fi'il mansub baris atas kan ni, nombor 2 ni. Salah satu daripada penyebab dia ialah nombor 3 ni, apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni yang kena buat. Perbuatan ni apa? Yang kena masuk. Syurga itu dia yang kena buat tau. Dia kena apa? Dia kena masuk lah. Faham tak tuan? Itu kalau tuan-tuan belajar dengan sistem Al-Furqan, tuan-tuan akan faham benda tu dengan perfect, insya-Allah, dengan sesempurna mungkin, insya-Allah. Kami akan bantu tuan-tuan. Siapa yang nak belajar daripada awal sampai habis dia punya technical, sistematik, pergi dekat admin Al-Furqan lah, pergi ke 0195119000, tuan-tuan tag saya situ, saya berminat. Nanti admin tahu nak buat macam ni. Okey, habis ni. Udkhul ni. Kemudian al-jannata ini merupakan kalimat isim. Tanda isim dekat sini ada alif lam di pangkal kalimat. Kalau tuan-tuan belajar pada peringkat yang ketiga, kenapa Ustaz baca jannata? Kenapa Ustaz tak baca jannati atau jannatu? Jawapannya kerana dia adalah maf'ulun bih. Kan tadi saya tunjukkan diagram biru tadi. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih tu makna apa Ustaz? Yang kena buat. Dia kena apa Ustaz? Dia kena masuk. Itu maksud dia. Ya. Okay, kemudian rangkap berikutnya tuan-tuan. Qila. Qala, dia telah berkata, ya, dia telah berkata. Ini merupakan kalimat fi'il, iaitu fi'il madhi juga kat sini. Ini fi'il biasa. Kalau qila, ini fi'il majhul. Ia telah dikatakan. Yang ni ia telah berkata atau dia telah berkata. So ni fi'il biasa. Kalau fi'il biasa, ganti nama diri dekat dalam ini yang melakukan perbuatan berkata itu, tuan-tuan. Ya, okey, macam biasa, ganti nama dirinya apa? Dia. Dia rujuk pada siapa? Rujuk kepada lelaki yang datang dari hujung kampung itu. Ada atau tidak maf'ulun bih? Jawapannya tak ada. Qala ke qila, berkata, dia berkata, aku berkata, engkau berkata. Berkata memang tak ada maf'ulun bih, tuan-tuan. Tapi kalau dia mengata, mengumpat, tu baru ada maf'ulun bih. Yang kena kata ataupun yang kena ngumpat. Tapi kalau qala, dia berkata, aku berkata, itu tak ada. Bukan mengata. Okey, ni okey, saya tell tuan-tuan. Ini merupakan kalimat fi'il, dia ialah fi'il madhi. Kalau pelajaran peringkat ketiga, fi'il madhi ni dia mabni, tuan-tuan. Apa makna mabni? Nanti kita jelaskan. Tuan-tuan kalau nak belajar dengan terperinci, macam saya sebut tadi lah, pergi dekat Al-Furqan ni admin, nanti kita akan bantu tuan-tuan. Ya laita ni ada dua kalimat ni. Yang pertama ya, yang kedua laita. Yang ni dua-dua haraf, tuan-tuan. Ya ni haraf seru ataupun harfun nida, kita panggil haraf menyeru pula, haraf menyeru. Kemudian laita. Laita ini juga merupakan kalimat haraf, tuan-tuan ya. Kemudian kaum ni ada dua kalimat, kaum dengan i. Kaum maknanya kaum lah. Ya. Ini merupakan kalimat isim, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tahu melalui makna dia. Kemudian i maknanya aku. Ini merupakan kalimat isim, dia merupakan kalimat isim ganti nama diri. So kalau ganti nama diri, apa kerja tuan-tuan? Tengoklah ganti nama diri ini rujuk pada siapa. Cuba tuan-tuan jawab dengan saya. Alangkah baiknya kalau kaumku, kaumku mereka mengetahui, kaumku mengetahui. Alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui. Ku tu rujuk pada siapa, tuan-tuan? Ku tu tentulah rujuk kepada lelaki yang datang dari hujung kampung tersebut. Kemudian ya'lamuna, mereka mengetahui. Ini merupakan kalimat fi'il, iaitu fi'il mudhari'. Kan tak ada telah kan? Fi'il mudhari'. So macam biasa, ganti nama diri dalam fi'il ni apa? Mereka, Ustaz. Mereka rujuk pada siapa? Mereka rujuk kepada orang kampung tersebut. Ya tuan-tuan ada tak maf'ulun bih? Tentulah tak ada, ni kalimat yang terakhir ya. Nampak tuan-tuan? Ni fi'il biasa ke fi'il majhul? Apa dah Ustaz? Kalau fi'il majhul ada di lah Ustaz. Kalau ya'lamuna ni mana ada di ni? Tak ada kan? So dia fi'il biasa lah Ustaz. Kalau fi'il biasa ganti nama diri dekat dalam ini yang merupakan pelaku kepada perbuatan mengetahui itu. So hari ini pelajaran tuan-tuan saya sebut banyak tadi berkenaan dengan fi'il yang majhul. Apa makna fi'il majhul? Fi'il majhul ni artinya ialah ganti nama diri dekat dalam tu, bukan pelaku. Bukan pelaku ya. Habis kalau bukan pelaku apa Ustaz? Kita panggil dia timbalan pelaku. Apa Ustaz mengapa ni Ustaz? Sabar. Kita jumpa lagi sekali, contoh yang sesuai saya jelaskan ya. Contoh tadi tu dia tak ada disebut siapa dia orangnya kan. Jadi saya susah nak
Kalau saya boleh jelaskan, tapi bila tak ada contoh yang sesuai, nanti tuan-tuan jadi tambah pening je. Cukup setakat tuan-tuan tahu fi'il ada dua jenis, satu fi'il biasa, satu fi'il majhul. Fi'il madi pun ada fi'il majhul, fi'il mudhari' pun ada fi'il majhul. Apa dia fi'il majhul? Seperti mana yang saya jelaskan tadilah, ganti nama diri dalam kalimat tersebut bukan pelaku. Sebaliknya dia timbalan pelaku. Ya tuan-tuan. Tuan-tuan dah share ke belum? Belum share. Share sekarang. Share. Kesianlah dekat kawan-kawan tuan-tuan. Dia orang pun nak belajar juga kan. So tuan-tuan, saya rasa habis dah modal saya cerita kat tuan-tuan apa yang ada dekat dalam ayat tu tadi. So mudah-mudahan ada manfaat kepada tuan-tuan. Mohon mudah-mudahan kepada Allah. Saya mohon kepada Allah. Selepas tuan-tuan faham ayat ni, walaupun tuan-tuan baca daripada kecil, daripada muda ayat ni, sebelum ni tak ada terasa apa-apa. So mudah-mudahan hari ni adalah terasa sikit. Ya tuan-tuan terasa sikit untuk pertingkatan, untuk mempertingkatkan iman tu, supaya tuan-tuan yakin dengan janji Allah, orang yang mempertahan teguh kepada keimanan dia, nanti dia mati dia akan masuk syurga. Supaya tuan-tuan sentiasa berusaha untuk memperteguh dan mempertahankan keimanan tuan-tuan. So terima kasih atas perhatian, dan insya-Allah nanti kita jumpa di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.